Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurina Syamimi binti Asari dari kelas DSI 2B. Saya dan kumpulan saya akan membahas dan membincangkan mengenai rujuk dan hukum beredah di dalam Islam. Okey, rujuk. Rujuk ada dua makna. Satu pada bahasa dan satu lagi pada istilah. Pada bahasa, ia bermaksud kembali atau pulang. Pada istilah, rujuk bermaksud mengembalikan status hukum perkahwinan secara penuh setelah terjadi talak roja'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas isterinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. Okey, maksudnya kat sini ialah ia bersatu kembali dengan bekas isteri dia setelah terjadi talak roja'i. Okey, dalil dan hadis rujuk. Dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wa bil yawmil akhir. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Okay, maksudnya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 3 kali kuruk. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa-apa di dalam rahimnya. Jika mereka beriman, merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka, yakni para suami, menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Terdapat lagi satu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 229 yang berbunyi, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Dan maksudnya, apabila kamu mentalak isteri-isterimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, kerana dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, iaitu Al-Quran dan ilmu hikmat, untuk memberi pengajaran kepada kamu dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Terdapat juga hadis daripada Umar radhiyallahu anhu berkata bahawasanya ketika ia mencerai isterinya dalam keadaan haid, Nabi SAW bersabda kepada Umar, suruhlah ia agar merujuk ke isterinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay, kat sini kita kena tahu hukum hakam tentang kalau kita kat sini nak beritahu yang kalau kita nak menceraikan seseorang itu, kita kena tahu hukum hakamnya dan kita kena belajar. Slide seterusnya menunjukkan tentang isu-isu semasa mengenai rujuk. Kita dapat satu kisah di luar negara pada tahun 2017. Ada seorang wanita Inggeris. Dia berkahwin dengan suami dia dan dan telah ada anak pun. Tapi suami dia tu tetapi dia orang ada pergolakan dalam rumah tangga sebab suami dia tu selalu menggunakan kekerasan dengan dia, dan menggunakan kekerasan dengan dia, seperti tarik rambut,
kata kasar, memukul. So sehingga lelaki tu, suami dia ni menceraikan dia dengan talak 3 melalui SMS. So dia ni perempuan ni macam nak juga dia nak juga bersama dengan suami dia tu. So dia, sebab kalau dah cerai talak 3 kena kahwin lagi seorang, so kena bersetubuh. Jadi dia mencari lelaki tu, sehingga dia tulis dekat FB, dia tulis lah, dia wawarkan dia nak cari seorang lelaki untuk dia kahwin. So ada seorang kawan, dia datang kat perempuan tu, dia cakap jangan, itu dikira haram kerana dia menginginkan sesuatu yang tidak mungkin. Sebab kalau kita dah tahu perangai lelaki tu pun dah macam tu, dah baran, kaki pukul, kenapa kita nak bersama lagi? Perempuan tu si kawan dia bagi nasihat lah kat perempuan ni. Jadi si bekas isteri pun mengambil keputusan supaya tidak rujuk. Okay, hukum rujuk. Hukum rujuk ada 4. Yang pertama wajib, kedua haram, makruh dan harus. Yang dikatakan wajib ialah apabila suami yang menceraikan isterinya yang belum menyempurnakan gilirannya dari isteri-isterinya lain. Maksud kat sini, bila suami yang ada, bila sesuatu perkahwinan yang ada poligami, contoh seorang lelaki dia kahwin 4. So ada 4 orang isteri dia tu akan ada giliran-giliran masing-masing. Tapi bila dia menceraikan masing-masing, isteri pertama ada giliran dia, isteri kedua ada giliran dia, isteri ketiga dan isteri keempat ada giliran dia. Tapi bila dia ceraikan isteri pertama, masa tu dia tak habis lagi sempurnakan dia punya giliran, itu kira tidak sah dan dia kena rujuk balik isteri dia. Dan wajib untuk dia rujuk kembali isteri dia. Yang kedua adalah haram. Yang dimaksudkan dengan haram adalah apabila suami merujuk isterinya dengan tujuan untuk menyakiti atau memudaratkan isterinya. Seperti cerita tadi tu lah. Yang dia nak rujuk isteri tu bukan sebab nak berbaik, tapi dia nak memburukkan lagi isteri dia. Dia nak menyeksa lagi isteri dia. Yang makruh. Yang menjadikan makruh apabila penceraian lebih baik bagi suami isteri. Maksudnya kat sini, bila dalam masa iddah tu dah berfikir semua dan rasa penceraian tu lebih baik, kita bercerai, lebih baik dia bercerai. Dan makruh untuk dia merujuk. Baik bercerai dan makruh untuk merujuk. Okay, yang dikatakan harus apabila sekiranya rujuk itu boleh membawa kebaikan bersama. Contoh macam nak keluarga yang utuh, tak nak anak beranak tu berpecah belah. Bila diorang rujuk tu, anak-anak pun happy. Itu dikatakan harus untuk dia rujuk semula. Itu sahaja dari saya. Yang baik daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya. Mohon saya silap dalam pembentangan ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azmi Natasha binti Azrul Azmi. Saya dari kelas I2A. Saya akan bentangkan tentang syarat-syarat suami rujuk. Syarat-syarat suami rujuk ni terbahagi kepada 4. Yang pertamanya adalah berakal, baligh, kemahuan sendiri dan juga tidak murtad. Saya akan membahaskan lagi dengan lebih mendalam. Okey, yang pertamanya adalah berakal. Orang yang mampu berfikir dengan waras. Maksudnya adalah seorang suami yang boleh berfikir dengan waras. Sebab apa? Sebab suami ni adalah ketua keluarga. Jadi dialah yang macam akan memikirkan segala apa yang akan terjadi dekat apa yang macam menimpa kat keluarganya. Dialah yang macam paling yang perlu menjalankan tugas dia, tanggungjawab dia. Jadi bila kita dapat berfikir dengan waras, kita macam dapatlah macam berfikir dengan rasional untuk macam membuat keputusan dengan yang terbaik lah. Jadi macam contoh kalau ada konflik ke, ada masalah ke apa kan,
Jadi suami itu dengan akal yang waras ni itu dia boleh berfikir dengan bijak. Jadi kalau ada konflik ke masalah ke apa yang menimpa kepada keluarga dia, jadi dia lah orang pertama yang perlu bertanggungjawab. Sebab ketua keluarga ni kan mestilah kena lindungi dia punya tanggungan dia seperti isteri dan juga anak-anaknya. Yang seterusnya adalah balik orang yang telah cukup usia. Maksudnya adalah orang lelaki yang telah mencapai usia yang matang. Sebab balik ni penting. Sebab kematangan, kalau kita tak matang atau lelaki tu tak matang, macam mana dia macam nak bersama, macam banyaklah benda yang macam tak dapat dibuat. Maksudnya macam terhalang lah semua benda kan, sebab dia faktor balik ni tak ada. Dan seterusnya adalah kemahuan diri sendiri. Kemahuan diri sendiri ni maksudnya adalah tanpa ada paksaan dan juga kehendak diri sendiri. Sebab ada serta masalah atau kes ni sebab dipaksa oleh keluarganya sendiri, dipaksa oleh mak dia ke, oleh ayah dia ke. Jadi kalau boleh dan seboleh-bolehnya ikutlah keikhlasan kita atau kehendak diri kita. Sebab bila kita macam berkahwin atau kita rujuk ni secara paksa, jadi kita rumah jadi macam tak ada kebaikan sangat lah. Macam kita macam tak ada macam tak bawa kebaikan lah dalam rumah tangga kita, macam tu lah. Dan bila kita macam mengikut kehendak diri sendiri atau keikhlasan dari diri sendiri, jadi insya-Allah lah rumah tangga tu akan jadi lebih bahagia lah. Sebab apa? Sebab kita akan bahagia akan bahagia di samping orang yang kita ikhlas, kita sayangkan dia. Dan seterusnya adalah tidak murtad. Maksudnya tidak keluar daripada agama Islam. Okey, sebab bila seorang tu murtad, dia dah dikira langgar perkahwinan atau perceraian. Okey, orang murtad ni walaupun dia telah memeluk agama lain, agama samawi lain, contohnya agama macam agama Buddha ke, Kristian ke, Hindu ke, memang tetap tak boleh lah kalau dia nak rujuk balik. Okey, sekejap. Okey, yang seterusnya adalah syarat-syarat isteri rujuk. Syarat-syarat isteri rujuk ni adalah terbahagi kepada 5. Yang pertamanya adalah pernah disetubuhi. Kedua pula adalah bukan kulub, dalam iddah, bukan ditalak 3 dan juga halal bagi suami. Okey, pernah disetubuhi. Isteri yang ceraikan itu pernah disetubuhi. Maksudnya isteri yang ceraikan itu pernah bersama dengan suaminya. Tak kisahlah 2 kali ke sekali juga, tapi janji pernah lah, kita pernah bersama lah mereka ni kan. Jadi kalau yang tak pernah bersetubuh ke, tak pernah bersama ke, tak boleh lah nak rujuk balik. Okey, seterusnya adalah bukan kulub. Bukan kulub ni maksudnya isteri yang ceraikan itu bukan kulub. Okey, seterusnya adalah bukan kulub. Okey, isteri yang ceraikan itu bukan kulub. Maksudnya isteri tu diceraikan bukan atas melalui perceraian yang macam lafaz kulub. Maksudnya lafaz kulub ni ada macam suami tu boleh dia ceraikan isteri tu, tapi cuma dia nak macam habuan tau, atau kadar bayaran dia minta. Contoh dia minta 1,000, then perempuan tu atau isteri tu kenalah bayar 1,000, then baru dia lepaskan perempuan tu dengan cara ada habuan lah, baru dia nak melepaskan isteri dia tu. Yang seterusnya adalah dalam iddah. Isteri yang ceraikan itu masih dalam keadaan iddah. Okey, iddah ni tempoh dia adalah iddah ni tempohnya adalah selama 3 kali bersuci. Okey. Jadi untuk rujuknya perempuan atau isteri tersebut mestilah masih dalam keadaan iddah. Okey, seterusnya adalah bukan ditalak 3. Isteri yang ceraikan tidak ditalak 3. Sebab apa? Sebab isteri yang ceraikan tak 3 tu tak boleh lah nak rujuk, kecuali kalau betul-betul dia masih nak kembali dengan suami dia yang tu, dia mestilah berkahwin dengan suami yang baru, and then suami baru tu ceraikan dia. Bila suami baru tu ceraikan dia,
mesti ada tempoh iddah juga kan. Bila tempoh iddah tu dah tamat, jadi dia bolehlah macam nak kembali dengan suami lama tu. Tapi mesti memulakan perkahwinan yang baru. Jadi tak bolehlah main rujuk macam tu je kan. Jadi mesti perlu adakan perkahwinan yang baru. Okey, yang syarat terakhirnya pula adalah halal dirujuk ni adalah isteri yang diceraikan halal bagi suami yang hendak berujuk. Maksudnya adalah isteri yang telah diceraikan dengan talak 1 atau talak 2 tak pun yang masih dalam tempoh iddah. Okey. Jadi hanya yang bercerai, hanya yang diceraikan melalui talak 3 sahaja tak boleh nak yang tak boleh dirujuk. Yang seterusnya adalah cara rujuk dari Islam. Cara rujuk dari Islam ni terbahagi kepada 2. Yang pertamanya adalah melalui lafaz, keduanya adalah melalui saksi. Okey, melalui lafaz pula adalah cukuplah sebagai contohnya kan, seorang suami itu berkata, aku rujuk engkau kepada perlindungan dan juga pernikahanku. Jadi bolehlah melafazkan seperti itu. Okey, untuk saksi pula adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat kedua adalah wa ashhidu zawai adlin minku. Maksudnya adalah dan adakanlah dua orang saksi yang ada di antara kamu semasa kamu rujuk atau kamu menceraikan isteri kamu. Ya, maksudnya adalah perlulah ada dua orang saksi yang adil dan juga jujur di sekeliling kita, tak kisahlah siapa kan. Jadi saksi tersebut macam berakal lah, macam tu lah, macam masih boleh berfikir lah. Okey, maksudnya adalah dan adakanlah dua orang saksi yang ada di antara kamu semasa kamu rujuk atau semasa kamu menceraikan isteri. Okey, maksudnya memang perlu ada atau harus ada dua orang saksi di sekeliling kita atau maksud saya sekeliling suami atau isteri tersebut. At least saksi tersebut mestilah yang macam adil, yang jujur, yang juga amanah. Okey, hikmah dirujuk ni terbahagi kepada 3. Yang pertamanya adalah memberi kesedaran. Yang kedua pula adalah membina hidup baru. Ketiga pula adalah menjaga hubungan. Okey, untuk memberi kesedaran ni adalah untuk memberi kesedaran dan peluang kepada suami dan isteri. Maksudnya sebab itulah Islam dia macam memberi peluang pada kita supaya mana tahu dalam tempoh kita, macam tempoh selepas kita bercerai ke, macam tempoh iddah bagi isteri ke kan, kita masing-masing macam terfikir atau muhasabah diri, macam fikir aku buat benda ni macam kenapa perlu sampai bercerai, betulkah aku buat ni, kenapa perlu sampai macam ni kan, macam tu. Dan bila macam bila time tu mungkin masing-masing dah macam boleh berfikir sikit lah, macam boleh berfikir dengan rasional, macam masing-masing boleh macam sedar kesilapan masing-masing. Jadi sebab itulah macam asalkan dia macam betul-betul lah, macam betul-betul, maksudnya asalkan dia macam betul-betul pasang atau berazam untuk berubah. Jadi jadi syukurlah Islam bagi peluang itu dengan cara rujuk. Yang seterusnya adalah membina hidup yang baru, supaya masing-masing bertekad untuk membina hidup yang baru dan berazam menunaikan tanggungjawab masing-masing. Maksudnya adalah supaya isteri atau suami tersebut bertekad atau memasang azam atau berniat untuk membina kehidupan yang baru. Maksudnya tanggungjawab atau berazam lah juga kan untuk maksudnya macam apa, macam masing-masing dah terfikirlah macam bila masing-masing dah muhasabah diri apa semua, jadi masing-masing macam betul-betul lah, macam betul-betul tekad, macam cuba nak usaha nak betulkan apa yang salah, apa yang silap dalam rumah tangga diorang. Jadi mereka akan cuba memikirkan apa cara yang terbaik untuk menjalankan usaha rumah tangga mereka, dan juga menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai isteri, suami atau juga kepada anak-anak. Okey, menjaga hubungan. Menjaga hubungan ni maksudnya adalah supaya berhati-hati dan menjaga hubungan baik dalam
keluarga atas ikatan perkahwinan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya adalah supaya kita ni suami isteri berhati-hati sebelum membuat sesuatu keputusan atau membuat sesuatu tindakan atau percakapan. Jadi dengan kesilapan yang lepas itu, kita boleh belajar lah. Jadi kita betul-betul lah macam nak perbaiki kesilapan kita yang lepas itu. Dan juga kita ada rasa usaha, kita ada rasa niat untuk betul-betul lah kita rasa niat untuk menjaga usaha untuk menjaga hubungan yang baik dalam untuk menguruskan keluarga kita. Okey, menjaga hubungan ni maksudnya adalah supaya kita berhati-hati dan juga menjaga hubungan yang baik dalam ikatan. Okey, menjaga hubungan ni maksudnya adalah supaya berhati-hati dan menjaga hubungan baik dan keluarga atas ikatan perkahwinan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksudnya adalah supaya kita berhati-hati dalam membuat sesuatu keputusan dan juga kita berhati-hati, iaitu maksud saya kita berhati-hati dalam membuat dalam kita bercakap, kita membuat perbuatan kita macam mestilah kita perlu berhati-hati sebab tu kita kena belajar dengan benda-benda atau perkara yang lepas tersebut. Okey, dan kita mesti ada macam pasang niat atau usaha atau strategi, maksudnya untuk menjalankan atau tanggungjawab masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika binti Jimrin dari kelas DSI 2A. Saya ingin membahaskan tentang iddah. Iddah ni dia terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahasa dan istilah. Yang pertama ialah dari segi bahasa. Iddah kata nama terbitan yang diambil dari kata kerja adda ya'udu, yang bermaksud membilang dan menghitung. Dan yang seterusnya ialah dari segi istilah. Kata nama kepada tempoh masa tertentu seseorang wanita menanti dan tidak berkahwin sebagai tanda pengabdiannya kepada Allah. Berkabung dan bersedih kerana berpisah dengan suami, atau memastikan dia tidak mengandung anak bekas suami. Okey, yang seterusnya seperti dalam surah At-Tahlaq ayat 228 yang bermaksud dalil tersebut ialah dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Okey, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Okey, yang seterusnya pula dalil daripada surah Al-Baqarah ayat 234 yang bermaksud orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah para istrimu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya tersebut, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu berbuat sedemikian. Dan yang seterusnya ialah hukum beriddah. Hukum iddah menurut syarak adalah wajib ke atas wanita yang bercerai hidup atas kematian suaminya. Dan yang seterusnya seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 228, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri dan menunggu 3 kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan
apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka si para suami itu menghendaki islah dan para wanita mempunyai hak seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan lebih daripada istrinya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan seterusnya ialah sebab-sebab iddah. Sebab-sebab iddah terbagi kepada tiga, iaitu memulihkan rahim, memulihkan hubungan, dan mencari jalan keluar. Yang pertama ialah memulihkan rahim. Tujuan Islam mensyariatkan iddah ke atas kaum wanita ini ialah memastikan rahim wanita tersebut suci daripada air mani suaminya pada saat ia diceraikan, dan juga memastikan ia tidak hamil daripada lelaki yang menyetubuhinya sebagai langkah mencegah percampuran nasab dan keturunan. Dan yang seterusnya ialah memulihkan hubungan. Tujuan iddah juga supaya ikatan sesuatu perkawinan itu dapatlah dipanjangkan waktunya, dan pada tempoh itu adalah diharapkan kewarasan dan kematangan fikiran bagi pasangan suami istri yang berselisih dapat dipulihkan dan menghubungkan kembali persefahaman dan kasih sayang antara mereka. Dan yang seterusnya ialah mencari jalan keluar. Sewaktu melalui proses iddah, banyak peluang yang boleh direbut oleh wakil dari kedua-dua belah pihak sama ada suami dan isteri bagi mencari jalan keluar dan perdamaian antara mereka dari perselisihan, dan semoga dengan cara ini diharapkan dapatlah mempersatukan mereka semula serta menjauhi dari berlakunya penceraian. Okey, selain itu bahagian iddah ni terdapat kepada dua bahagian. Ia disebabkan melalui penceraian hidup, talak raj'i dan talak ba'in. Dan yang kedua pula disebabkan kematian suami. Okey, yang seterusnya, talak raj'i ini ialah talak yang memberi hak kepada suami untuk kembali rujuk kepada isterinya selagi dalam tempoh iddah kerana wanita yang sedang menjalani iddah. Dan talak raj'i ini juga mempunyai batas hukum yang perlu dipatuhi sepanjang berada dalam tempoh tersebut. Ini kerana hubungan atas talian perkahwinan itu antara suami dan isteri yang bercerai secara talak raj'i itu masih wujud. Dan yang seterusnya ialah talak yang tidak memberi hak kepada suami untuk kembali kepada isteri yang diceraikan dengan mahar dan akad yang baharu. Talak ba'in ini juga terbahagi kepada dua, iaitu talak ba'in bayunah sughrah dan ba'in bayunah kubrah. Ba'in bayunah sughrah iaitu ialah penceraian yang berlaku sebelum berlaku persetubuhan, sama ada secara talak satu atau dua. Dan yang seterusnya ialah ba'in bainunah kubrah. Ba'in bainunah kubrah ini ialah penceraian secara talak 3, dan suami tidak boleh kembali rujuk kepada isteri yang diceraikan kecuali selepas isteri tersebut berkahwin dengan lelaki lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Muhammad Siti, ESI 2A.
Seterusnya saya ingin menyambung pembentangan sahabat saya tadi dengan bahagian tempoh iddah. Seperti yang mana yang kita tahu, iddah pun dia mengikut kategori iaitu cerai hidup dan cerai mati tadi ni. Okey, bagi status iddah yang sedang hamil, sekiranya perceraian tersebut ialah perceraian hidup, tempoh iddah dia adalah sehingga melahirkan anak. Sama juga bagi wanita yang kematian suami, tempoh iddah dia sekiranya dia sedang hamil, tempoh iddah dia sehingga melahirkan anak. Seterusnya ialah wanita yang tidak hamil. Sekiranya wanita tersebut diceraikan dalam keadaan dia tidak hamil, bagi cerai hidup, tempoh iddah dia 3 kali suci. Manakala bagi yang kematian suami, tempoh iddah dia 4 bulan 10 hari. Bagi penceraian hidup yang 3 kali suci itu bermaksud dalam tempoh yang dia cerai itu, dalam keadaan, maksudnya dia diceraikan, lepas tu hari pertama dia haid 1 hari, lepas tu dia suci, lepas tu dia haid lagi, haid 2 hari, lepas tu suci 3 kali suci, lepas tu dia haid ketiga, maksudnya iddah dia tu dah habis dah. Lepas tu bagi perempuan yang putus haid, iaitu dia dah tak didatangi haid, iaitu menopause, tempoh dia bagi penceraian hidup adalah 3 bulan. Manakala sekiranya kematian suami 4 bulan 10 hari. Seterusnya ialah belum disetubuhi. Sekiranya dia diceraikan cerai hidup tetapi dia belum disetubuhi, maksudnya dia tiada iddah. Bagi kematian suami pula, iddah dia 4 bulan 10 hari. Seterusnya ialah hukum dan larangan semasa iddah. Di sini ada 3 bahagian, iaitu talak raj'i, talak bain dan kematian suami. Bagi talak raj'i, dilarang menerima bidangan lelaki lain, tidak boleh berkahwin, tak boleh keluar rumah, tak boleh pindah rumah dan tidak berkabung. Tidak menerima pinangan lelaki maksudnya dia tidak boleh menerima pinangan lelaki ajnabi lain. Hukum dia adalah haram kerana dia masih di dalam tempoh iddah. Seterusnya ialah tidak berkahwin. Haram bagi wanita yang semasa iddah tersebut berkahwin dengan lelaki ajnabi lain. Sekiranya perkahwinan dalam tempoh tersebut merupakan perkahwinan yang tidak sah, tidak keluar rumah. Perempuan yang dalam tempoh iddah, dia tidak dibenarkan keluar rumah kecuali dengan izin suami dia. Tidak berpindah maksudnya dia tidak dibenarkan berpindah ataupun tinggal di rumah lain yang bukan menjadi kebiasaannya tinggal. Suami dilarang, suami dia tak boleh halau isteri yang dia ceraikan tu, kecuali kalau ada mudarat. Suami dia wajib menanggung semua nafkah isteri, termasuklah tempat tinggal isteri tu. Tidak berkabung. Dia tidak boleh berkabung. Sebaliknya dia dituntut untuk berhias. Dia kena berhias untuk suami dia, supaya bagi dorongan untuk suami dia rujuk dia balik. Sebab tempoh iddah ni dia bukan terus cerai, tapi dia bagi tempoh suami tu boleh rujuk balik. Seterusnya ialah talak bain. Talak bain, kalau talak bain, perempuan tu tak boleh terima pinangan lelaki lain, tak boleh berkahwin, tak boleh keluar rumah, tidak pindah rumah dan tidak berkabung. Tidak menerima pinangan lelaki lain sama macam tadi, tidak boleh menerima pinangan lelaki ajnabi lain kerana hukumnya adalah haram. Tidak berkahwin maksudnya haram berkahwin dengan lelaki ajnabi jika perkahwinan tu dia berlangsung dalam tempoh tersebut, tempoh iddah tersebut. Sekiranya berlangsung dalam tempoh iddah tersebut, perkahwinan tu tak sah dan pasangan tu kena pisah lah. Seterusnya tidak keluar rumah. Tidak dibenarkan keluar rumah
kecuali dalam had dan batas yang diperlukan sahaja. Sekiranya ada keperluan penting, dia boleh keluar. Tapi kalau dia nak keluar untuk tak ada keperluan, so dia tidak dibenarkan keluar. Seterusnya ialah tidak berpindah. Maksudnya tidak dibenarkan berpindah atau tinggal di rumah lain yang bukan menjadi kebiasaannya semasa masih dalam ikatan perkahwinan. Ini kerana sepanjang tempoh iddah dan talak bain, bekas suami tu masih ada kewajipan untuk sediakan tempat tinggal dan dia tak boleh halau isteri yang diceraikan tu untuk keluar daripada rumah tu. Seterusnya ialah berkabung. Dia disunatkan berkabung dan meninggalkan amalan berhias kerana dibimbangi dengan berhias itu mendorong kepada maksiat dan kerosakan serta membawa kepada fitnah. Seterusnya ialah kematian suami. Sekiranya dalam tempoh iddah tu kematian suami, dia tidak dibenarkan menerima pinangan lelaki lain semasa tempoh iddah tu. Tidak berkahwin, tak boleh keluar rumah, tak boleh berpindah. Lepas tu dia kena berkabung. Tidak menerima pinangan lelaki lain sama macam tadi. Dia tidak boleh menerima pinangan lelaki Nabi lain kerana hukumnya haram. Tidak berkahwin, maksudnya dalam tempoh iddah tu dia tidak boleh berkahwin dengan lelaki lain. Tidak keluar rumah, dia tidak dibenarkan keluar rumah kecuali dalam had dan batas yang diperlukan sahaja, keperluan sahaja. Berpindah atau tinggal di rumah lain yang bukan menjadi kebiasaan sepanjang tempoh perkahwinan. Tapi sekiranya ada bahaya, benda tu mudarat dekat dia, ancam keselamatan nyawa dan harta benda dia, tak apa. Berkabung, dia wajib berkabung sepanjang tempoh iddah tu. Dan wajib meninggalkan perkara yang mempunyai unsur berhias, sama ada pada pakaian, tubuh badan, termasuk larangan berhias. Larangan berhias tu macam pakai warna terang-terang yang boleh menarik pandangan orang. Lepas tu pakai barang kemas macam cincin, rantai, gelang, barang perhiasan yang diperbuat daripada emas, perak dan permata. Seterusnya bersolek, pakai celak, pakai minyak rambut ataupun perbuatan yang dianggap sebagai berhias bagi pandangan masyarakat setempat. Seterusnya ialah memakai wangi-wangian, anggota badan, rambut dan pakaian. Okey, hikmah berhiddah. Hikmah berhiddah ni supaya membersihkan rahim wanita tersebut. Lepas tu dia memberi tempoh untuk bertenang. Mengagungkan nilai akad nikah, mengingati nikmat perkahwinan. Dan lepas tu dalam tempoh iddah ni, suami isteri boleh lagi berfikir untuk sama ada untuk teruskan perkahwinan ataupun berpisah. Maksudnya dalam tempoh tu mereka masih dapat peluang untuk tenang, untuk fikir balik sama ada nak teruskan perkahwinan tu ataupun berpisah. Okey, bagi rahim perempuan bersih ni, dia untuk memastikan kekosongan rahim daripada benih suami dahulu, untuk mengelakkan percampuran benih antara suami dengan suami yang dia nak kahwin ni. Sebab tu ada tempoh iddah, untuk bersihkan rahim dia daripada hubungan dia dengan suami yang lama tu, yang dia dah cerai tu. Okey, memberi tempoh bertenang ni maksudnya kepada suami atau isteri, mereka boleh fikir masalah masing-masing untuk betulkan balik keadaan, boleh rujuk masa tempoh iddah tu. Mengingati nikmat perkahwinan, maksudnya bagi wanita yang kematian suami tu, tempoh iddah ni boleh jadi tempoh untuk mereka berkabung untuk menghormati ataupun ingat balik nikmat perkahwinan dulu, seperti menjaga adab, kehormatan dan nama suami dia tu. Mengagungkan nilai akad nikah, iaitu masa iddah ni disyariatkan untuk menunjukkan betapa agung dan mulianya sebuah akad nikah tersebut. Okey, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.